Nampak tak buah oren ini? Semasa anda di tingkatan 4, anda telah mempelajari berkaitan dengan bahan antioksidan. Buah oren merupakan salah satu daripada bahan antioksidan. Tahukah anda yang buah oren juga mengandungi kandungan vitamin C yang sangat banyak yang baik untuk kesihatan kita. Buah oren merupakan contoh bagi makanan kesihatan. Apa pula ni? Ini adalah vitamin C dan merupakan suplemen kesihatan. Apa itu makanan kesihatan dan apa pula suplemen kesihatan? Jom teruskan menonton video ini untuk mengetahui berkaitan dengan makanan dan suplemen kesihatan. Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom belajar sains tingkatan 5 bersama Cikgu Nuraini. Baiklah, dalam video kali ini kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Baiklah, dalam video kali ini kita akan teruskan kepada standard kandungan 2.6 iaitu makanan dan suplemen kesihatan. Standard pembelajaran untuk video kali ini adalah seperti berikut. Yang pertama, nak berkomunikasi mengenai isu berkaitan dengan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Yang kedua pula, nak berkomunikasi mengenai isu berkaitan dengan status halal makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan kesihatan? Makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Contoh makanan kesihatan adalah seperti ayam, sayur-sayuran, herba dan juga buah-buahan. Antara isu yang berkaitan dengan makanan kesihatan adalah kebolehdapatan makanan kesihatan. Ini bermaksud makanan kesihatan biasanya ada antaranya sukar didapati, harga yang tinggi, barangan yang segar selalunya mempunyai harga yang tinggi. Kaedah pemprosesan. Kadangkala kita tidak tahu bagaimana untuk memproses makanan tersebut. Bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Dan kadangkala, seperti yang kita telah pelajari dalam subtopik 2.5, cara untuk menyediakan makanan kesihatan ini perlu ditambah dengan bahan kimia yang tertentu. Oleh itu, berhati-hatilah juga ketika mengambil makanan kesihatan untuk memastikan yang kita mendapat makanan kesihatan yang terbaik. Apa pula suplemen kesihatan? Suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Ini adalah contoh bagi suplemen kesihatan. Kebiasaannya, orang mengambil suplemen kesihatan seperti vitamin dan sebagainya. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan tinggi. Antara isu suplemen kesihatan adalah pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Sebagai contoh, keperluan badan seseorang individu berubah-ubah.
Dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepatnya. Hasilnya, pengambilan suplemen kesihatan yang berkurang atau berlebihan sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk kepada pengguna. Sekarang mari kita lihat dasar keselamatan makanan kebangsaan. Dasar keselamatan makanan kebangsaan dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Program Keselamatan Makanan. Dasar ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan, serta makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Dasar ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Pihak Berkuasa Kawalan Dadah PBKD diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Pelekat dengan label dengan kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang diluluskan dan didaftarkan. Ini adalah contoh bagi label dan kod QR yang dilekatkan pada botol yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan pengguna, Kerajaan Malaysia mengawal mutu makanan melalui Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Apa itu Akta Makanan 1983? Akta Makanan 1983 merupakan Undang-Undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Secara ringkasnya, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabitkan oleh mahkamah. Sekarang, mari kita lihat pula apa itu Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 ialah undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Sebagai contoh, mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 1985, maklumat dalam label makanan haruslah mengikuti peraturan atau mematuhi Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Sekarang, mari kita lihat contoh label makanan yang mematuhi atau mengikut
Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Maklumat dalam label makanan haruslah mengandungi yang pertama, nama sebutan sebenar makanan, nama yang jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Sebagai contoh, roti. Akuan pemakanan. Akuan pemakanan menunjukkan kualiti makanan produk tersebut. Sebagai contoh, tinggi kalsium. Pelabelan makanan. Makanan mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk, seperti raja ini. Senarai ramuan. Ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Sebagai contoh, tepung gandum, susu tepung dan sebagainya. Penyataan aditif makanan. Perlu menyatakan semua aditif makanan yang dibenarkan iaitu bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan kondisional makanan. Sebagai contoh, dalam label contoh makanan ini mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Penyataan mengenai kuantiti atau berat atau isi padu. Penyataan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut. Sebagai contoh, berat bersih 450 gram. Maklumat pengeluaran. Nama dan alamat pengilang atau pembungkusan atau ejen termasuk produk import. Dan yang terakhir adalah penandaan tarikh. Pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melebihi tarikh luput. Sebagai contoh, produk makanan perlu memaparkan makanan perlu diguna sebelum tarikh-tarikh yang tertentu. Sekarang mari kita lihat status halal makanan. Apa itu halal? Definisi halal adalah tidak mengandungi apa-apa bahan daripada haiwan yang tidak halal kepada orang Islam mengikut hukum syarak atau produk daripada haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Tidak mengandungi apa-apa benda yang difikirkan sebagai najis mengikut hukum syarak dan selamat dimakan, tidak beracun, tidak memabukkan atau tidak memudaratkan kesihatan. Tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Ini adalah logo bagi halal Malaysia. Apa itu produk halal? Produk halal adalah sesuatu produk yang halal, baik dan selamat dimakan atau digunakan. Jadi murid-murid semua, pastikan anda melihat logo halal makanan sebelum membeli atau makan sesuatu produk makanan, terutamanya kepada pelajar Islam. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan makanan kesihatan? Berikan satu contoh makanan kesihatan. Jawapannya adalah, makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia yang biasanya digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Contoh bagi makanan kesihatan adalah oren, tomato dan juga halia. Soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan suplemen kesihatan? Berikan satu contoh suplemen kesihatan.
Jawapannya adalah suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Contohnya, vitamin C dan juga serbuk protein. Soalan yang ketiga adalah, nyatakan satu badan kerajaan yang menjaga keselamatan makanan kebangsaan dan yang meluluskan pemasaran suplemen kesihatan dan ubat tradisional di Malaysia. Jawapannya adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Soalan yang keempat adalah, nyatakan dua label makanan yang tidak dinyatakan dalam pembungkusan makanan di sebelah. Jawapannya adalah, yang pertama adalah akuan pemakanan dan yang kedua adalah penyataan aditif makanan. Baiklah murid-murid, kita telah pun mempelajari berkaitan dengan makanan dan suplemen kesihatan. Jadi murid-murid, cikgu harap anda telah faham berkaitan dengan makanan dan juga suplemen kesihatan, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan juga Akta Makanan 1983. Juga berkaitan dengan status halal makanan. Jadi, murid-murid bolehlah membuat pilihan yang bijak berkaitan dengan makanan yang dipasarkan di pasaran sekarang. Jika murid-murid mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, murid-murid bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel cikgu, channel Noraini Gaming. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!